Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua viewers di luar sana. Dan saya ingin mengalu-alukan kedatangan Cikgu Profesor Dato' Dr. Siddiq bin Baber. Apa khabar Cikgu? Baik, alhamdulillah. Dan saya ucap selamat datang juga kepada Dr. Kamarudin, sahabat saya daripada IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Program kita berjalan ke siri keempat. Alhamdulillah. Okey, jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua ke dalam rancangan Dr. Zailah Live bersama penulis buku. Alhamdulillah, kita hari ini bersama lagi dalam siri yang keempat ke kelima, Dr. Kamarudin? Siri keempat, ulasan buku siri keempat. Yes, buku kita pada hari ini kita akan memilih buku tulisan Cikgu Siddiq iaitu Modal Insan Islami. Ini dia, okey. Kepada semua yang baru join, kita bersama penulis buku yang tersohor di Malaysia ini yang banyak menulis buku ya. Kami mula-mula dulu datang untuk minta join lah, cikgu join program ini. Kami lihat bukunya terlalu banyak dalam almari tu. Okey. Dan kami memikirkan bagaimana caranya nak membawa buku yang penuh dalam almari cikgu tu biar berpindah ke alam maya, ke dalam YouTube. Okey, supaya lebih ramai. Menurut cikgu, buku-buku beliau tu banyak disebarkan kepada orang yang ziarah cikgu. Tak ramai ya cikgu, sayang kalau buku-buku ni kita tak masukkan dalam bentuk e-book dan juga dimasukkan dalam bentuk YouTube. Sekarang ni orang dah kadang-kadang dah tak ada masa baca buku, dia orang boleh dengar dalam kereta cikgu. Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah kerana dengan YouTube live ini kita boleh bawa lah buku tulisan cikgu ke dalam alam maya. Okey, kita pun dah bercakap macam-macam tajuk. Okey, untuk makluman selain daripada penulis buku Cikgu Prof Siddiq ni orang Melaka orang Melaka. Cikgu kepada tanah, orang Masjid Tanah. Dr. Kamarudin ni. Dr. Kamarudin lah yang link saya dengan Cikgu Siddiq ni. Terima kasih Dr. Kamarudin. Dan alhamdulillah kita dah ramai. Saya ucapkan selamat datang kepada Muhammad Raif, Anis Kamarudin, Nur Ashikin. Okey, Nur Asia, Nur Rehan, Nur Mazita. Anda adalah orang-orang yang pertama masuk. Begitu juga Cikgu Azbidi. Terima kasih banyak. Saya cuma minta tolong share, like dan share video ini supaya lebih ramai orang dapat join. Anda semua boleh nyatakan anda datang daripada mana, okey, dan sekiranya anda ada persoalan, nak tanya apa saja, mungkin khususnya yang berkaitan dengan buku yang kita cerita, anda boleh tuliskan dan kita akan bawa masuk ke dalam kita punya studio, okey. Alright, jadi kita tak nak melengah masa, jadi kita nak mulakan. Boleh cikgu? Okey? Boleh, insya-Allah. Hari ini ada kelainan sikit sebab cikgu akan menggunakan PowerPoint. Sebenarnya ini memudahkan kepada viewers untuk mendapatkan poin-poin yang cikgu cakapkan kan. Sebelum ni kita tak pakai PowerPoint. Kita pun dah semakin hari bertambah baiklah kita punya program ni. Alhamdulillah. Okey, selamat datang. Tolong share lagi. Nazatul Akmal katanya. Cikgu Zailah, maklumkan pada follower 9.5 ada SPL KPM. Maklumkan. Ya, kita akan ada SPL KPM ya. Daripada Sekolah Kebangsaan Pekan sempurna menonton dari Tawau katanya. Alhamdulillah jauh. Ini daripada Tanah Merah Kelantan. Daripada saya Nora daripada Kajang. Okey, Kota Samarahan. Alhamdulillah ya. Maknanya satu Malaysia. Jauh-jauh cikgu. Alhamdulillah ya. Jauh-jauh cikgu. Ramai peminat cikgu. Kita pun tumpang sikitlah populariti. Okey cikgu, let's begin dengan kita punya discussion. Kita tak nak buang masa. Hari ini kita nak bercakap tentang modal insan Islami. Okey, modal insan Islami. Kita dah biasa dengar cikgu tentang modal insan ni. Kita dalam nak melahirkan modal insan bertaraf dunia, dalam falsafah kebangsaan kita pun ada nak melahirkan modal insan yang syumul ya. Jadi istilah yang cikgu guna dalam buku ini ialah modal insan Islami dan modal insan konvensional. Kalau boleh peringkat yang permulaan ini boleh cikgu terangkan kepada semua apa yang cikgu maksudkan atau yang definisi modal insan Islami dan modal insan konvensional.
Dan apa hubungannya dengan proses pembangunan ilmu dan pendidikan? Okey, silakan cikgu. Ya, terima kasih Dr. Zaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam hormat kepada viewers dan juga khususnya kepada Dr. Kamarudin ya sebagai teman Dr. Zaila dalam melaksanakan program ini. Jangan sebut cikgu tersohor tersohor tu agak itu sikit lah. Jadi humbly jemput cikgu Sidik je lah ya. InsyaAllah. Jadi modal insan Islami, tajuk buku ini saya tulis. Tak tebal, tapi mudah orang baca. Sampai kalau boleh kepada publik, kepada semua. Malam ini insyaAllah saya akan lebih detail membincangkan apakah itu maksud modal insan Islami. Modal insan, ya kalau kita lihat ada dua perspektif. Ya, modal insan ni orang cuba hubungkan. Kalau lazim dulu disebut sumber tenaga manusia. Ya, kalau di Indonesia disebut sumber daya. Kita di Malaysia hari ini kita gunakan konsep modal insan. Saya membagi ke modal insan ini kepada dua. Satu modal insan konvensional yang biasa lazim kita gunakan, iaitu satu proses pengilmuan dan pendidikan yang empirikal, empiris sifatnya. Di samping keterampilan, kemahiran untuk membolehkan kehidupan duniawi terjadi. Itu maksud umum kepada modal insan konvensional. Dalam sistem kita ianya terpakai. Dalam sistem luar negara pun ianya terpakai. Tapi beza ya, itu modal insan Islami, proses pengilmuan dan pendidikan ya. Tapi gabungan nakli, wahyu, revelation dan akli, ya akal, pemikiran. Dengan fokus kepada pembangunan akhlak dan terhubung dengan faktor duniawi dan ukhrawi. Kalau kita lihat modal insan konvensional, faktor ukhrawi tidak sangat dihubungkan atau dikaitkan. Tapi kalau modal insan Islami, ya dia dikaitkan dengan faktor duniawi dan ukhrawi, ya dengan tujuan membangunkan etika Qurani dan akhlak ya kepada manusia. Kalau kita lihat dalam huraian lebih lanjut, bila sebut insan, rijal, ia dalam bentuk aset. Ya, seperti kita menyebutkan katalah benda, keuangan, dia saham, itu aset. Tapi insan juga terkandung aset atau sumber, iaitu terhubung dengan pemikiran. Ya, sebab insan atau manusia itu ada kekuatan pemikiran, ada kekuatan daya, ada ilmu dan keterampilan. Dan ia menjadi berguna kalau faktor duniawi dan ukhrawi jadi pertimbangan. Selalunya ya, modal insan konvensional mengambil pertimbangan duniawi. Ukhrawi tertolak. Ya, insan ya menjadi modal yang boleh menjadikan manusia berwatak duniawi dan berwatak duniawi ukhrawi, gabungan kedua-dua. Ia bergantung pendekatan kita dalam proses keilmuan dan pendidikan. Kalau pendidikan menumpu kepada pendidikan yang sekular, ia memfokus kepada faktor duniawi. Ya, kebaikan dunia. Tetapi dalam modal insan Islami, ia tidak saja yang duniawi, akliyah, tapi dia bersifat nakliyah dan ada natijah ukhrawi di situ, akhirah. Jadi hereafter. Jadi modal insan Islami menjadi fokus, menjadi tumpuan dalam pembinaan diri mukmin.
yang memberi perimbangan faktor duniawi dan ukhrawi sebagai neraca kehidupan. Saya telah memberikan asas perbezaan dan persamaan, kemudian kelainan, dan mengapa faktor dipanggil nakliyah ada kaitannya dengan perimbangan duniawi ukhrawi. Ya. Silakan kalau ada soalan. Okey, tak ada lagi cikgu. Silakan Dr. Kamarudin. Okay, terima kasih cikgu beri peluang saya untuk soalan. Bila saya baca buku cikgu ni cikgu, buku ni kali ni banyak adalah menekankan lebih terperinci tentang modal insan. Bagaimana kita nak membentuk modal insan dengan menyeimbangkan dengan cabaran. Dalam bab 5 cikgu punya tajuk tu, saya nak tanya kepada cikgu bertanya bagaimana modal Islam modal insan Islami menghadapi cabaran globalisasi. Apakah hubungannya dengan transformasi pendidikan nasional? Sila cikgu. Ya, terima kasih Dr. Kamarudin. Memang dia berkait rapat. Ya. Tapi bila kita sebut globalisasi, ya, dia memberi impak yang besar kepada proses pengilmuan dan pendidikan. Ya. Jadi kalau dalam yang saya siapkan ini, ya, nombor 2. Nombor 2 bagaimana, ya? Kalau kita lihat maksud globalisasi, ini agenda barat. Agenda kuasa Eropah terhadap dunia, khususnya kepada umat Islam dalam berbagai bentuk. Seperti globalisasi dalam keilmuan, dalam pendidikan, dalam budaya, dalam sains, dalam teknologi, dalam ekonomi, cara hidup, supaya berlaku apa yang disebut istilah dominasi, penguasaan, dan hegemoni juga berbentuk penguasaan. Jadi ada sense of control di situ. Jadi pola-pola perubahan kemajuan itu berdasarkan apa yang mereka rancang, apa yang mereka rencanakan. Tetapi berbeza Dr. Kamarudin, kalau mengambil pendekatan alamiah, ya, ini satu terminologi macam juga globalisasi, tapi dia lebih dekat pada Islam. Pendekatan alamiah dalam tamadun Islam, dia memberikan pencerahan, ya, pencerahan, guidance kepada umat manusia supaya kehidupan menjadi sejahtera, ya, didukung oleh faktor iman dan amal saleh. Ini perbezaan yang sangat nyata. Kalau kita lihat faktor globalisasi baik daripada kuasa Eropah, kuasa besar, mereka tak ada faktor iman dan amal saleh. Ya. Segala yang mereka lakukan sifatnya disebut sebagai utilitarian. Utilitarian terhubung dengan nilai guna semasa. Jadi dalam tradisi kita, ya, pengilmuan dan pendidikan, dua faktor yang sangat penting menghasilkan modal insan. Dia menjadi wadah terbaik membentuk modal insan yang menyumbang kepada faktor duniawi dan ukhrawi, bertunjangkan ilmu nakli, wahyu dan akli yang sifatnya sepadu, integrated. Ini asas yang kalau dapat kita bangunkan. Jadi berlaku apa yang disebut integrasi ilmu dan islamisasi pendidikan. Ia merupakan jawapan terbaik dalam proses transformasi pendidikan negara supaya modal insan menjadi holistik, menyeluruh, sifatnya mencakupi. Tidak saja menumpu pada soal maklumat, data, fakta yang empirikal, tapi membangun kualiti insani, insan, ya. Dan juga berupaya meleraikan kemelut duniawi. Banyak kemelut, ya, iaitu world conflict hari ini. Macam-macam bentuk world conflict dalam keilmuan, dalam pemikiran, dalam pendidikan, dalam budaya, dalam seni dan berbagai-bagai lagi
dan bersedia menyumbang kepada natijah ukhrawi. Dari faktor duniawi dan ukhrawi menjadi pertimbangan utama dalam membangun modal insan Islami, apalagi menghadapi cabaran globalisasi. Jadi bila nak dilakukan transformasi, perubahan, ya, transform pendidikan negara, maka landasan ini harus dijadikan landasan utama, iaitu faktor nakli dan akli, ya, dan menumpuk pada soal pembangunan nilai dan etika yang sifatnya holistik. Terima kasih. Okey. Jadi cikgu kata tadi maknanya modal insan Islami yang kita gambarkan sebagai yang holistik, ya, yang maknanya duniawi dan ukhrawi. Saya tengok ini di maknanya pendidikan itu mestilah apa tu, bukan saja di segi akademiknya, pencapaian akademik, tapi yang lebih pembentukan jiwa kat dalam tu. Ya, macam kita ada disebutkan dalam falsafah pendidikan kita, iaitu insan, modal insan yang syumul, yang seimbang dari segi ini, dan juga kepatuhan kepada Tuhan tu semua dinyatakan dengan jelas, begitu cantik sekali. Cuma isunya sejauh mana kita dalam melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan itu. Sebab bagi saya, apa maknanya pendidikan itu? Apa maknanya makin kita terdidik, makin jauh nilai-nilai. Tak ada integriti contohnya, tak ada kejujuran, tak ada adab, akhlak yang tak baik kan. Tapi betul. Pencapaiannya bagus. Jadi dalam konteks tersebut, cikgu, pada pandangan cikgu, bagaimana mengapa ruang lingkup ataupun skop pendidikan Islam itu sendiri perlu ditinjau kembali. Sebab kita ada isu dari segi pencapaian falsafah pendidikan negara itu belum mantap lagi, cikgu. Jadi bagaimana? Betul. Dia bila sebut falsafah, dia tidak harus hanya bersifat ungkapan. Jadi nanti dia bersifat retorik. Dia menuntut tentang pendekatan pelaksanaan. Bagaimana aplikasi berlaku supaya dapat dibentuk. Bukan saja pemikiran, bukan saja hati, tetapi amal. Supaya terlihat, ya, iaitu perilaku, watak yang mencakupi sifatnya. Jadi oleh itu sangat penting, ya, dalam soalan ketiga, ya, tentang mengapa ruang lingkup atau skop pendidikan Islam perlu ditinjau kembali. Karena bila kita sebut pengajaran pembelajaran, kita bercakap tentang aspek konten, kurikulum, isi, dan juga core curriculum. Ya. Dan yang penting juga metodologi pengajaran dan pembelajaran supaya transformasi diri berlaku sesuai dengan perubahan zaman dan cabaran lingkungan. Dia pengajaran pembelajaran ni tidak sekadar memindahkan data, ya, daripada guru kepada murid atau fakta daripada fisyarah kepada pelajar. Tidak itu. Ya, itu lebih bersifat akademik. Dan bagaimana aspek akademik itu terhubung dengan proses yang manusiawi kaitannya. Ya, itu memerlukan transformasi. Dan bagaimana itu boleh terjadi kalau kita lihat contohnya, ya, yang memberi kesan kepada perubahan pada semasa lalu yang membawa kepada lahirnya tamadun besar berlangsung ratusan tahun. Ya. Pendidikan Al-Quran sebagai contohlah, kalau kita lihat pendidikan Islam, dia tidak saja memberi upaya membaca dengan betul, ya, dengan tajwidnya, dengan taranumnya dan tertilnya dengan baik. Tapi membolehkan kari dan karya dia menjadi hufaz. Ya. Tetapi ia menuntut kepahaman. Ini penting. Ya. Ini terhubung dengan Al-Quran. Kepahaman. The understanding. Ya. Apa yang kita baca, adakah kita faham maknanya?
Apa kita faham tentang maksudnya? Apakah kita faham dari segi sirahnya? Dan kemudian kita pergi kepada pendekatan internalisasi, penyerapan dalam hati. Ya, kerana hati sangat penting berperanan. Seperti yang Dr. Zala sebut tadi bila menyebut tentang jiwa, tentang pemikiran, tentang hati. Ya. Ini harus kita internalisasikan. Lepas kita internalis, membawa kita benar-benar faham, benar-benar insaf, benar-benar sedar tentang hubungan kita dengan dunia, hubungan kita dengan amalan, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan persekitaran. Supaya aplikasi berlaku, amal Qurani membawa kesejahteraan kepada insan. Sebab dalam modal insan Islami yang amat diutamakan tentang etika, tidak ada masalah kita menghasilkan telah sains, teknologi, aspek-aspek akademik yang lain. Tapi yang ada nilai Qurani, etika Qurani. Pendidikan Islam ada pendidikan mengadabkan insan. Ya, proses adabization itu. Bila kita sebut adab, kan, ia memberikan dukungan kepada disiplin pemikiran. Apa yang kita fikir ada disiplin. Ya, beradab. Dan disiplin hati. Ya, hati yang jujur, hati yang luhur, hati yang maknanya ikhlas, hati yang tulus, hati yang telus. Dan ia terkait dengan amal. Ya, amal bermula dari hati. Hati terhubung dengan pemikiran, ilmu yang kita terima kepada insan dan mendukung risalah kesejahteraan, salama. Dan ini terhubung dengan Islam itu sebagai agama, sebagai sistem kepercayaan dan juga sebagai cara hidup. Salama, Islam. Risalah Islam pada masa lalu, dia mampu mencetuskan tamadun. Antara sebabnya berlaku sinergi atau integrasi atau gabungan hubungan ulama dan umara. Penting ulama dan pemimpin. Kemudian di kalangan modal insannya memiliki jiwa tadabbur yang tinggi, mengkaji, menyelidik, ya, melakukan tadabbur. Kemudian kualiti modal insan yang integratif, ya, dan holistik, menyeluruh. Juga memanfaatkan faktor berbanding dari tamadun lain yang berpendapat yang tidak bercanggah dengan syarak. Sesuatu yang menafat dipelajari seperti yang berlaku pada Al-Biruni. Dia menjelajah ke India, mempelajari bahasa Hind, bahasa orang-orang India. Kemudian menyelak kekuatan tamadun yang mereka ada dalam matematik, dalam sains, dalam teknologi. Dan mengambil manfaat berbanding. Seperti juga kita hari ini, kita ke Eropah, kita ke Barat, kita ke England, kita ke Amerika, kita ke Jepun juga ke Timur, banyak tempat-tempat yang lain. Ya, hasil pemikiran manusia yang bermanfaat kita ambil. Kemudian berlaku apa yang dikatakan proses integrasi dan Islamisasi. Bagaimana faktor ilmu itu kita bawa kepada Islam, ya, supaya ia tidak bercanggah dengan syarak. Ya. Terima kasih. Okey, teruskan Dr. Kamarudin. Okey, Cikgu Siddiq. Ya, ya. Saya lihat sekarang ni, dalam kita membina modal insan berdasarkan dasar-dasar yang kita jalankan oleh Kementerian Pendidikan. Sekarang ni kita masuk ke abad ke-21, Cikgu. Kalau kita tengok dalam bab 12 ni, Cikgu ada membincangkan tentang modal insan dalam pembangunan tamadun. Jadi Cikgu, dalam soalan saya, bagaimana modal insan Islami ni boleh menjadi asas Islam untuk membina tamadun kita sendiri, Cikgu? Silakan, Cikgu. Ya. Terima kasih, Dr. Kamarudin. Fokus kita, perbincangan kita menumpuk kepada ilmu dan pendidikan.
yang disebut juga sebagai tarbiyah dan juga takdib. Takdib ni terhubung dengan hati, dengan jiwa, ya, human soul. Dia menjadi sumber kekuatan. Apalagi bila berlaku gandengan, ya, ulama dan umara, ya. Kemudian berlaku dakwah yang berlaku, tarbiyah yang mengambil tempat, dia menghasilkan model insan Islami yang hierarki, movement oriented. Sebab itu kita lihat dulu-dulu dan hingga kali ini, abad 20 juga kan, terdapat kelompok-kelompok insan Islami yang bersifat hierarki, movement, ya, badan-badan organisasi yang tidak saja mempunyai pendekatan tarbiyah dan takdim sendiri, tapi mencetuskan perubahan dalam sistem, ya, supaya menjadi asas pada terbinanya, ya, adab dan juga tamadun. Umat Islam yang kita lihat sekian lama, Dr. Kamarudin, ya, terutama kini, tidak saja melakukan dakwah bil lisan, ya, mana kita berdakwah secara mulut, ceramah, tazkirah dan sebagainya. Kemudian dakwah bil hal, dakwah dengan contoh-contoh teladan. Tetapi hari ini sudah bermula, Dr. Kamarudin, kita menyantuni tekno-da'i, dakwah cara teknologi. Kerana cabaran terkini, ya, kita berdepan dengan dominasi media massa yang amat mempengaruhi. Dakwah tekno-da'i harus mampu membangun perisian software yang Islami, Dr. Kamarudin. Selama ini kita, generasi muda kita, anak-anak kita menggunakan perisian yang bagaimana? Ini cabaran bagi kita. Dengan kekuatan ilmu dan daya kreativiti kita, ya, kita harus hasilkan perisian software yang Islami. Malah dalam kartun pun, kartun yang Islami. Apalagi dalam bentuk-bentuk ilmu yang khusus. Kalau kita lihat, Dr. Kamarudin, sejarah Andalusia, Spanyol, Spain, dia menjadikan Islam sebagai agama tamadun. Dan dia bertahan selama 800 tahun, Dr. Kamarudin, satu tempoh yang cukup panjang dan lama. Apa antara faktornya? Berlaku sinergi ulama dan umara. Sekali lagi, ulama sangat penting ahli ilmu. Umara pemimpin juga penting dia memimpin negara. Kalau ulama dan umara ada understanding, ada kerjasama, ada collaboration contohnya kan, dia bakal mencetuskan perubahan. Dan perubahan itu dalam kerangka yang Islami. Karena ulama, umara, ya, membentuk pendekatan begitu. Kemudian dia melahirkan karyawan yang hebat. Karena dia melakukan tadabbur, kaji selidik, ya, meneliti. Mencetuskan fenomena sains dan teknologi yang menjadi ciplakan, ya, orang-orang barat dan timur. Sebab itu semasa zaman Andalusia, sarjana sejarah barat datang ke Andalusia bersama-sama dalam arus perubahan ke arah tamadun. Jadi akhirnya ilmu-ilmu yang diperolehi diambil dan dibawa ke barat. Berlaku apa yang dikatakan zaman Renaissance, zaman Reformation, Industrial Revolution. Akhirnya mereka menjadi kuasa penakluk. Kita menjadi pengguna pada kekuatan mereka yang sudah sekular, yang sudah liberal, yang sudah tersisih dengan nilai-nilai ataupun etika Islami. Kemudian ini cabaran bagi kita, Dr. Kamarudin, membangunkan, ya, tamadun Islam semula. Kalau kita perhatikan kesedaran orang barat terhadap Islam, dia menjadi fenomena yang menyebabkan Islamofobia, kegantaran, ketakutan Islam pada hari ini. Tengok apa yang sedang berlaku di Perancis. Presiden Macron. Apa yang dilakukan terhadap Nabi Muhammad, kita sedang menyambut Maulid Rasul ini. Ya. Dia mewujudkan demonstrasi seluruh dunia Islam.
Betul. Ya, bagaimana orang barat mendakwa mereka bebas, mereka menghormati hak asasi manusia, sedangkan menghina Nabi Muhammad, menghina Islam, dan dia kebimbangan tentang Islam sedang mendapat tempat di barat. Ya, dalam masa yang sama, orang-orang yang ada kuasa di Amerika ataupun di Israel ataupun setengah-setengah di Eropah, dia memberi fokus pada negara Arab. Ya. Kemudian supaya negara Arab menganggap Amerika dan Israel sebagai kuasa penyelamat. Apa terjadi pada orang Palestin? Sebab itu akhirnya Dr. Kamarudin, umat Islam harus memberi fokus kepada ilmu dan pendidikan yang Islami sebagai sumber model insan yang Islami, menghasilkan sistem yang Islami dan memimpin umat manusia dan dunia pada masa depan, insya-Allah. Kamarudin. Terima kasih Cikgu. Okey, kita nak tengok jugalah pandangan-pandangan. Terima kasih kepada semua viewers yang sudi join malam ni. Cikgu ada 60 orang dalam studio ketika ini. Jadi kita nak tengoklah ya soalan-soalan. Kita tengok dulu daripada Adrin Sapari. Ya. Katanya, Assalamualaikum. Bagaimana untuk membentuk tamadun yang selari dengan acuan kita sendiri dalam arus globalisasi ini? Silakan Cikgu. Ya, orang-orang barat ya sedang mencari makna dalam kehidupan. Kerana sebagian besar dari mereka menolak agama. Mereka menjadi sekular dan liberal. Ya. Mereka kehilangan disiplin. Umpama dalam menghadapi bencana COVID-19 contohnya. Tengok berapa ramai di Amerika, di Germany, di banyak tempat kuasa-kuasa Eropah, di England sebagai contoh. Malapetaka ini ya memberi kesan buruk kepada manusia. Kerana disiplin kita umat Islam, dia lebih bersifat internal. Ya, kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Dan apa yang berlaku musibah itu bencana dari Allah. Menyedarkan manusia yang sekian lama lupa kepada agama. Lupa kepada Tuhan, lupa kepada kehidupan yang beradab. Jadi ini membawa kita memikir tentang hari depan. Kalau begini keadaannya ratus ribu manusia yang telah mati dan juga terlibat dengan wabak ini. Kalau ia berjalan selama setahun, contohnya berapa ramai akan terlibat. Dan apa jawapannya? Sehingga hari ini saya membaca maklumat ada mengatakan ini perancangan. Ini kebimbangan manusia tentang bencana ya biological weapon. Senjata-senjata biological. Kalau ianya benar terjadi. Dan ini kekuatan sains dan teknologi bukan digunakan untuk membangunkan insan. Ya, tetapi meruntuh memusnahkan sama manusia. Mereka bercakap tentang soal demokrasi, soal kebebasan bersuara sebagai contoh. Apa yang berlaku di Perancis adalah bukti yang sangat penting dan ia berlaku di negara-negara barat yang lain seperti di Amerika, Great Britain contohnya. Mereka harus kembali kepada satu pendekatan, satu model insan, satu tamadun yang beradab, menghargai pandangan dan pendapat, ya, meraihkan pandangan-pandangan yang berbeza dalam masa yang sama, selalu memikirkan tentang kesejahteraan hidup masyarakat ya, yang berbahagia dan juga memerlukan pedoman dan petunjuk yang baik daripada pencipta. Silakan. Okey, saya nak ambil soalan daripada Siti Norfaridah, Siti Norafidah binti Sulaiman katanya. Beliau bertanyakan bagaimana menerapkan disiplin pemikiran dan tadabbur dalam pendidikan, khususnya pendidikan awal kanak-kanak ya. Saya untuk makluman ya.
Saya tengok, saya ada membaca cikgu tentang bagaimana the Jews ya orang Yahudi, mereka sangat menitik beratkan kepada pendidikan awal kanak-kanak ini. Ada satu kira dia punya apa tu priest dia lah yang mengatakan bahawa what's in the blood dia kata akan stay. Maknanya orang Jew ni letak di mana-mana pun lah dia punya iman tu tak berubah lah, maknanya dia punya dia takkan berubah because dia dah jaga daripada dalam perut sampai ke masa awal kanak-kanak tu sangat penting bagi mereka. Dia menerapkan dia orang punya culture dan cara hidup sebagainya. Jadi saya sangat tertarik kepada soalan ini dalam konteks kita. Macam mana kita nak mendisiplinkan pemikiran tadabbur dalam pendidikan ni di peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Silakan cikgu. Ya, terima kasih Dr. Zaila. Kalau kita lihat dalam tradisi pendidikan Islam, ini sudah ada sejak awal. Sejak dalam perut ibu lagi sampailah anak-anak lahir, ya, dalam peringkat kanak-kanak, remaja dan dewasa, ya, pendidikan itu bersifat sepanjang hayat, ya, merentasi masa dan zaman. Kalau kita lihat contohnya kan, dalam pendidikan Islam, sumber utamanya mengambil pertama iaitu Al-Quran sebagai sumber dan melihat Quran diterjemah dalam peribadi Rasul, peribadi Nabi Rasulullah yang kita lahirkan hari ini sebagai contoh adalah peribadi unggul yang terbaik, ya, untuk mendidik anak-anak daripada kecil sehingga remaja dan dewasa atas masa berumur, ya. Pendidikan itu harus berjalan. Karena kalau kita lihat umat Islam, dia sentiasa menghadapi cabaran dalam pelbagai bentuk. Ada ketika umat Islam maju, ada ketika umat Islam mundur, ada ketika dia bangun semula dalam bentuk dakwah dan tarbiyah. Tetapi umat Islam di mana-mana hari ini berada dalam keadaan konflik kepimpinan dan konflik kepengikutan. Dua, pemimpin dan pengikut. Rasis di mana-mana terjadi. Kita bayangkan bagaimana pengiktirafan terhadap Israel berlaku oleh negara Sudan, negara-negara yang lain juga, yang menimbulkan reaksi negatif umat Islam seluruh dunia. Karena kita tidak memiliki ketahanan, kekuatan untuk berdepan dengan cabaran. Dalam masa yang sama, umat Barat sedang mencari makna hidup, makna diri. Baik itu kalau kita lihat Islamofobia yang tercetus di Eropah, di Barat, ya. Kan gambaran kegentaran mereka kepada pengaruh Islam sebagai iaitu natijah alternatif kepada hari depan. Sebab itu yang saya katakan tadi, bila kita membangunkan model insan yang Islami, tidak saja modal insan yang mengukuhkan kekuatan hati, kekuatan jiwa, tetapi kekuatan yang bersifat luaran, kekuatan sains, kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, kekuatan sumber daya insan. Ya. Kekuatan ini kalau kita berikan kekuatan etika yang Islami, ia bakal menghasilkan satu bentuk sistem tamadun yang mengambil kira kepentingan manusia dan sifatnya manusiawi, bukan cenderung kepada haiwani. Kalau betul dakwaan setengah saintis, pakar-pakar perubatan hari ini yang saya baru baca, mengatakan COVID-19 ini dirancang. Ya, dirancang untuk apa dan untuk siapa? Kalau ini berlaku, mereka sudah kehilangan adab. Mereka sudah kehilangan etika. Sedangkan dalam tradisi Islam, sains dan teknologi ini memberi pedoman kepada manusia. Sebab sifat pedoman ini diambil daripada Al-Quran. Dia memberikan kita petunjuk supaya faktor manusiawi dijadikan faktor yang penting. Bukan faktor haiwani, membunuh, merosak, menimbulkan bencana pada manusia. Ya. Okey. Kita nak tengok juga soalan daripada Puan Mahani Awang Kecil ni.
Ya, Cikgu Puan Mahani ya, kita telah pun membincangkan tentang pernikahan ulul albab ni dalam siri 1 dahulu. Cikgu Mahani ni, Puan Mahani mungkin nak tanyalah, dia kata pandangan cikgu, dia kata adakah sukatan sekolah ulul albab ini dan tahfiz ini dapat melahirkan modal insan Islami seperti mana yang diharapkan dalam buku ni? Ya, memang pada peringkat awal konsep ulul albab itu berjalan menghubungkan Al-Quran sebagai sumber utama dengan pendidikan, terutama pendidikan akademik dan juga sains. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran tidak sekadar untuk dibaca atau dihafaz atau diingat, tapi untuk kita berlaku faham, understanding. Sebab dalam teori pembelajaran, kalau tak berlaku understanding, kefahaman, learning does not take place. Ya, pembelajaran tidak berlaku. Jadi kita perlukan kefahaman. Saya telah membuat kajian ini ya 2-3 tahun yang lalu. Jadi kajian ini saya buat tumpuan kepada UAE, kepada USIM, kepada beberapa universiti yang lain untuk melihat setakat mana pendekatan integrasi akliah-nakliah itu memberi perubahan kepada world view, cara berfikir, memberi perubahan pada aplikasi dan penghayatan. Ya. Ternyata bahawa pendekatan yang Quran ini masih bersifat longgar. Permulaan okey, ya, akan datang kita harus fikirkan bagaimana kementerian kita, bagaimana pihak mara ulul albab sebagai contoh ya dapat memberikan kesan yang lebih langsung kepada aspek konten ya, isi, kurikulum dan juga co-curricular supaya ia tidak hanya bersifat ungkapan luaran semata-mata tapi ia mampu mengisi ya kurikulum yang orientasi yang Islami, co-curriculum dalam orientasi yang Islami supaya dapat lahir di kalangan pelajar-pelajar yang wataknya, sosial peribadinya juga manusiawi dan Islami. Kalau ini terjadi, kita mengulangi balik sejarah Andalusia yang berlangsung lama dulu selama 800 tahun ya, dan memberi jawapan kepada cabaran konflik umat manusia hari ini yang sedang kehilangan arah dan tujuan dalam kehidupan. Okey cikgu, malam ni begitu banyak soalan-soalan cikgu ya. Mungkin cikgu boleh dapat ringkaskan jawapan cikgu sebab kita nak ramai ni. Kalau boleh saya nak masukkan soalan daripada Nur Ashikin ni. Dia kata, bagaimana membina modal insan dalam isteri keluarga sedangkan tidak semua ibu bapa memahami tarbiyah ke arah itu? Ke arah modul. Memang benar apa yang dikatakan Dr. Nur Ashikin itu. Dia mesti bermula dalam keluarga. Lepas itu dalam keluarga Islam amat dipentingkan tentang ilmu dan pendidikan. Banyak kalangan ibu bapa kita ya, dia belajar Islam, belajar agama dalam bentuk luaran, dalam bentuk ritual, tidak dalam bentuk asas yang penting konten. Membentuk hati, membentuk jiwa, membentuk sasiah dan personality. Ini sangat penting. Sebab itu sebutkan tadi, kalau landasan kita Al-Quran. Al-Quran tidak saja kita baca, kita hafal, kita ingat. Ya. Itu pendekatan awal. Tapi Al-Quran mesti dipahami. Sebab ada asbabun nuzul, sebab-musabab turunnya ya, ayat-ayat itu terjadi. Apa teksnya dan apa konteksnya. Dalam masa yang sama, bagaimana kita cerna maksud Al-Quran itu dalam hati, dalam jiwa. Supaya dengan kekuatan pemikiran dan ilmu dicerna dalam jiwa, maka ia dapat diamalkan dengan baik, maka terlihat watak yang Islami dalam kehidupan. Itu isunya ya, Dr. Ashikin. Okey. Daripada Naili Kalisha cikgu. Yeah. Katanya bagaimanakah caranya hendak mendidik anak-anak remaja menjadikan Rasulullah sebagai idola mereka
berbanding pengaruh artis-artis K-pop dan barat. Ini yang Ya. silakan cikgu. Perkataan idola itu jangan kita gunakan. Idola bahasa Inggeris idol. Idol itu merujuk pada patung-patung. Rasulullah bukan idol. Rasulullah adalah qudwah. Model insani yang terbaik. Jangan kita guna perkataan idol. Okay. Jadi apabila kita sebut itu, anak-anak ni kan, dia membesar, dia dewasa. Dia memerlukan contoh. Perangkat awal, seperti ditanyakan oleh Ashkin tadi, mesti ibu bapa. Sayangnya tak semua ibu bapa dapat pendidikan Islam yang baik, terlibat dalam dakwah dan tarbiyah, ya, menjadikan diri sebagai model terbaik sebagai ibu bapa Islami. Ya, dia lebih bersifat warisan. Ya, kalau dia bangsa Melayu, warisan kehidupan orang Melayu. Tetapi kita memerlukan lebih dari itu, warisan pendidikan yang Islami. Contoh ya, baik makan, baik minum, baik berinteraksi, baik berkeluarga, baik menegur anak dan sebagainya. Mesti berasaskan etika Islami. Jadi kita nak mendidik, membangunkan semula generasi remaja ni kembali balik dengan ilmu. Syurah ilmu yang kita ajar dalam kelas, dalam pengajian. Mesti orientasinya nilai, values, etika. Kalau tak ada orientasi ini, natijah akhirnya bersifat akademik dan teknikal. Akademik, teknikal dia perlu, tapi kena disalut dengan nilai etika yang Islami dan Qurani. Maka baru lahir pembentukan watak yang Qurani dan Islami, maka mereka bertahan, mampu bertahan dengan cabaran semasa yang sifatnya kebendaan, yang sifatnya nafsu-nafsi, yang sifatnya riang-ria semata-mata. InsyaAllah. Okey. Ada lagi soalan cikgu daripada Jamiah HM katanya, apakah peranan eksklusif keluarga dalam pembentukan modal insan Islami? Okey, peranan keluarga pula macam mana? Ya, keluarga sangat penting. Contohlah kalau kita bincang tadi, anak-anak kecil, anak-anak remaja sebagai contoh. Dia bermula di rumah. Dia tidak bermula di sekolah. Ya. Umur 5-6 tahun masuk ke tadika dan seterusnya masuk darjah 1. Berapa tahun awal itu, mereka dengan ibu bapa. Baik itu ibu bapa harus menjadi qudwah. Jadi contoh. Untuk menjadi contoh, dia harus ada kekuatan agama, terdidik, tertarbiyah. Kalau ibu bapa memberi contoh yang berasaskan agama, anak akan menjadikan ibu bapa sebagai contoh. Dan kalau sistem pendidikan ya menyambung apa yang berlaku di rumah, maka kekuatan pembentukan watak akan terjadi. Watak anak-anak di rumah dibentuk dengan baik. Di sekolah juga walaupun mereka belajar pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran, tapi ilmu pengetahuan dan kemahiran itu bersama dengan etika Islami, maka terbentuk kesinambungan dan akhirnya mengukuh ya watak dan sahsiah peribadi anak-anak. Ya. Okey. Banyak betul soalan ni ya. Takut nanti mengajuknya orang kalau tak baca soalan ni. Kata daripada Asasin Lias, bagaimana perisian Islami dipantau agar terlahirnya modal insan Islami? Saya pun tak faham apa maksud perisian Islami. Ya, software lah yang Islami dalam komputer, dalam benda-benda yang seperti itu. Pemahaman saya lah begitu. Ya, apabila kita sebut kemampuan kita menghasilkan software yang Islami, pertama kita kena ada ilmu. Kita cukup terdidik dengan nilai. Kemudian dalam masa sama kita harus kreatif melihat anak-anak keperluan generasi muda untuk menyantuni perubahan zaman. Zaman berubah. Zaman maju sebagai contoh. Bagaimana corak perisian yang mampu dan sesuai diraikan kepada anak-anak.
Daripada situ kita lihat kita bergerak dalam rangka adab, ya, perisian yang beradab, perisian yang membawa hikmah yang tinggi kepada kebaikan manusia. Bukan contoh-contoh tentang keganasan, bukan contoh-contoh tentang penipuan, bukan contoh-contoh tentang maklumat yang palsu. Jadi pada situ ia merupakan cabaran untuk kita semua lah, terutama yang ada kekuatan dalam software build up ini tadi, supaya ada kekuatan ilmu, ada kekuatan etika, dan akhirnya menghasilkan software yang membantu membentuk watak manusia yang manusiawi. InsyaAllah. Okey, satu soalan daripada Brunei, Sister Dayang ni, dia kata dia, bagaimana nak mencontohkan modal insan dalam institusi keluarga melalui sosial kemasyarakatan? Kerana ada sesetengah ibu bapa mungkin belum ada kefahaman tentang pembinaan modal insan itu sendiri. Bagaimana? Cikgu silakan. Ya, dia kembali juga kepada soal suasana yang kondusif Islami. Perlu ada dia dalam keluarga rumah tangga. Kalau bergantung pada persekitaran saja, environment, tidak cukup. Environment kadang-kadang membantu, kadang-kadang tidak membantu, kadang-kadang merosakkan. Environment maksudnya bukan saja masyarakat, tapi yang dekat pada manusia seperti televisyen, kan, itu pengaruh media massa yang pelbagai bentuk. Contoh dia mencetuskan, ya, iaitu pengaruh kepada anak didik kita, anak-anak kecil kita. Dan kalau tak adalah pengetahuan, panduan, pedoman daripada ibu bapa tentang semua itu, maka mereka amat terdedah kepada kerosakan. Saya tidak mengatakan semua bahan-bahan itu tidak memberi manfaat, tapi banyak yang saya perhatikan, saya tonton untuk mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Tengok saja iklan-iklan di TV kita sekarang, ya, amat agresif, amat terdedah, tidak berasaskan etika dan kadang-kadang tidak berakhlak. Kalau iklan-iklan begitu disajikan setiap hari, setiap masa, anak-anak yang menonton akan terpengaruh. Gelagat dan tingkah lakunya akan dipengaruhi oleh iklan sedemikian. Jadi iklan-iklan juga harus, ya, menepati maksud rukun negara kita, iaitu kerukunan dan ketatasusasilaan itu kan rukun tata susila yang harus kita terapkan dalam media perdana, media teknologi kita. Kalau tidak, itu sumber pendidikan yang dekat macam sekarang kan, bila COVID-19 ni. Anak-anak lebih dekat dengan televisyen. Betul. Anak-anak lebih dekat dengan pendekatan media massa yang teknologikal. Dia amat terdedah. Dan kalau tak ada perisian dari kita, ya, dia tidak melahirkan anak-anak yang berfikir seperti yang kita kehendaki. Okey, cikgu. Masa begitu mencemburui kita. Jadi maknanya sekarang ni waktu COVID ini sebenarnya guru bukan saja guru di rumah tu yang banyak tu. Gurunya televisyen, gurunya media sosial. Ini jadi peranan masyarakat itu sangat penting. Jadi kita masuk kepada soalan yang kelima, cikgu. Dalam bab 13, cikgu ada berceritakan panjang lebar tentang agama, sains dan teknologi dan hubungannya dengan modal insan. Kalau cikgu boleh terangkan apa hubungan agama dan sains teknologi dalam pembangunan modal insan Islami. Silakan cikgu. Ya, terima kasih Dr. Zaila. Bila kita berislam, ya, dia terhubung dengan konsep ad-din. Dan dia menyangkut tentang sistem kepercayaan, the system of belief. Ini menyangkut tentang akidah kita dan juga cara hidup. Dua perkara, ya. Belief and the way of life. Pencapaian sains dan teknologi di zaman tamadun Islam, kita lihat seperti saya sebutkan di Andalusia, diciplak oleh kuasa Eropah dengan menterjemah kitab-kitab sains Islami ke dalam bahasa Latin, bahasa Ibrani dan Hebrew. Kemudian dia mencetuskan kebangkitan di Eropah. Kemudian
menghasilkan faham sekular dan liberal dalam orientasi sistem, khususnya dalam ilmu dan pendidikan, yaitu faktor penting dalam pembangunan modal insan. Kalau kita lihat masa yang lalu, modal insan Islami, dia mampu melahirkan modal insan seperti kalau kita lihat nama-nama seperti Ibn Sina dalam bidang perubatan, Al-Khwarizmi dalam bidang matematik, Al-Biduni dalam bidang pemikiran falsafah, Abu Qasim Az-Zahrawi sebagai contoh, Abbas Ibn Firnas dan Al-Jazari dalam bidang robotik, dan ramai lagi kalau disebut ia merupakan tradisi sains Islam yang memberi fokus pada akhlak insani, supaya manusia itu memberikan harapan untuk kehidupan seluruh manusia dalam kerangka yang menjadi contoh teladan seperti yang ada pada para pribadi Rasul kita. Kalau kita lihat tradisi sains dan teknologi Islam, dia harus menjadikan etika Qurani. Etika Qurani sebagai asas melahirkan modal insan Islami, berperanan mensejahterakan umat manusia ke arah kehidupan yang lebih manusiawi. Hari ini kadang-kadang sistem pendidikan di setengah tempat, setengah negara menjadikan manusia lebih haiwani, hilang pertimbangan kemanusiaan. Bila mereka mempunyai peranan, mempunyai kepakaran dalam satu bidang contohnya, tujuan akhirnya memusnahkan kehidupan manusia, memusnahkan kehidupan yang baik. Seperti yang berlaku kuasa-kuasa besar, kuasa-kuasa Eropah terhadap kuasa-kuasa kecil, khususnya negara-negara orang Islam. Kadang ada kebimbangan Islamofobia, kebangkitan semula tawaran Islam di seluruh dunia ini dan berkesan sebaliknya seperti yang mereka tentang hari ini. Okey cikgu, kita ada banyak lagi soalan sebenarnya, tapi saya nak kembali pada buku cikgu. Cikgu ada menjelaskan umat Islam sekarang ini kita ada 3 nikmat yang besar cikgu ada mention dalam buku cikgu, iaitu Islam tu sebagai satu nikmat. Orang Islam juga negaranya banyak sumber-sumber bumi, dan juga kita umat Islam hari ini lebih dah 1.6 bilion umat Islam. Jadi apa sebenarnya yang menghalang kita untuk mencapai tamadun yang hebat sebagaimana pernah kita dulu seperti tamadun Andalusia? Silakan cikgu. Terima kasih. Umpama kalau kita lihat kekuatan pembangunan di barat dan pembangunan Islam dulu, dia memberi fokus kepada pembangunan modal insan kepada umat manusia melalui proses keilmuan dan pendidikan. Bila sebut ilmu dan pendidikan, apa modalnya, apa acuannya, kan? Kalau zaman kekuatan Islam dulu, seperti orang yang saya sebut tadi, Ibn Sina, Khwarizmi, Al-Biruni, Abu Qasim Az-Zahrawi, dia mahir tentang Al-Quran. Dia mengambil saripati Al-Quran, ditadaburkan dalam kajian dan pendidikan dan menghasilkan kajian saintifik. Dia umpamanya sains diberikan watak yang Islami, kemudian kehebatan sains diberi sumbangan kepada umat manusia. Dia bukan menghancurkan umat manusia. Hari ini seperti yang saya katakan tadi, semakin lantang dakwan-dakwan mengatakan COVID-19 ini perancangan manusia. Mana kemajuan sains itu untuk membunuh manusia, bukan menghidupkan manusia dan mensejahterakan manusia kalau ianya benar. Tetapi tradisi sains dalam Islam berbeza, iaitu satu anugerah, kerana kalaulah 1.6 bilion atau lebih umat Islam hari ini dilatih, dididik, diasuh dengan model insan yang Islami dalam sains dan teknologi, ia akan menyumbang kepada kesejahteraan manusia. Kerana konsep salama itu membawa kepada konsep sejahtera. Islam itu akan mensejahterakan manusia.
Kalau tak ada, agama dijadikan pedoman. Jadi manusia cenderung kepada kehidupan yang nafsu-nafsi dan hayawani. Ini menyalahi etika yang tak kita bina dalam kehidupan. Ya. Kemudian begitu juga kalau kita kaya dengan sumber. Ya, sumber minyak, sumber katalah uranium, sumber thorium dan banyak lagi sumber-sumber. Sumber ini sangat penting bagi manusia. Kalau ia dimajukan melalui proses tadabbur yang tinggi, sains dan juga teknologi, ia memberi kesan baik pada manusia, bukan sebaliknya. Kerana manusia sains Islami dipandu oleh kedekatannya dengan pencipta iaitu Allah. Dan akan dipersoalkan apa yang direka, kemudian apa yang dihasilkan dan kesan pada manusia apabila kembali bertemu Allah nanti, kesan ukhrawinya akan jadi berbeza. Ya, tetapi orang-orang Islam, sumber modal Islami, ia ada panduan Quran, panduan hadis sebagai contoh. Melihat Rasulullah sebagai contoh terbaik. Ia tidak melakukan itu kepada manusia. Kita dilatih untuk berkasih sayang. Kita dilatih untuk berbeza pandangan. Kita dilatih untuk contohnya menggunakan benda-benda yang bermanfaat untuk kehidupan. Datangnya sejahtera. Ini yang sebenarnya cita-cita yang Islami daripada model insan Islami yang mengurus sistem nantinya. Ya. Okey. Cikgu, ni dalam bab 11 saya ada satu lagi yang soalan yang ingin saya tanyakan cikgu. Sebab yalah, kita sekarang ni bercakap tentang bila kita kata pendidikan abad 21 ya, kita di KPM, kita mewawarkan tentang kemahiran 4C tu, kemahiran berfikir, cara kritikal, kreatif, berkomunikasi dan juga berkolaborasi dikatakan. Sekarang pula kita bercakap tentang 6C bila kita bercakap tentang pendidikan bermakna. Dalam kapasiti pendidikan bermakna tu, pedagogi pendidikan bermakna, kita bercakap tentang 4+2 cikgu. Tambah lagi kemahiran dia panggil global citizenship dan juga karakter. Sekarang 6C. Jadi dalam buku cikgu ni, cikgu ada menuliskan tentang kita nak membentuk model insan Islami itu dia ada 5 kemahiran. Saya sangat tertarik. Mungkin saya boleh rumuskan di sini. Yang antaranya ada yang overlap dengan yang kita dah dalam KPM iaitu kemahiran berkomunikasi. Ya, kita perlu kepada model insan yang boleh berkomunikasi dengan yakin kan. Sebab saya tengok kalau dulu orang-orang yang hebat ya macam Sultan Al-Fatih sampai 7 bahasa dia boleh menguasai kan. Jadi satu lagi saya tertarik cikgu berkatakan kemahiran berstrategi. Ini tidak ada dalam tidak ada di dalam 6C tu, iaitu saya membayangkan kalau kemahiran berstrategi ini saya selalu membayangkan Sultan Al-Fatih itu. Okey, macam mana dia strategize untuk menakluk Konstantinopel tu kan. Itu dari segi dan kalau boleh cikgu terangkan sikit kemahiran berfikir ada dalam abad 21. Boleh cikgu kembangkan apa yang cikgu maksudkan kemahiran mengurus diri dan mengurus sistem dan juga kemahiran berorganisasi. Kalau boleh cikgu kembangkan sikit. Ya, insyaAllah. Dia soal komunikasi sangat penting. Hari ini kita menatap hari-hari maklumat ya sebagai hubungan komunikasi kita dengan orang lain, dengan institusi dan organisasi dan seterusnya. Tetapi apakah bahan dalam komunikasi itu bahan yang baik, yang sebenarnya bersifat ilmu atau lebih bersifat nafsu-nafsi atau lebih bersifat hasad dengki dengan istilah-istilah kekejian dan istilah-istilah yang memalukan. Kalau ikut kaedah model insan Islami, kita tidak boleh menggunakan penelitian begitu. Penelitian kita dalam komunikasi mestilah sifatnya menyantuni dan sentiasa terhubung dengan faktor nakliah wahyu Allah dengan faktor yang bersifat manusiawi, manusia, sistem. Kedua kita lihat iaitu kemahiran berstrategi sangat penting. Sebab kita tidak hanya menghadapi suasana yang aman, yang tenteram, tidak.
contoh yang paling dekat dengan kita, apa strategi kita untuk supaya umat Melayu Islam ini kuat. Ya, pertama ukhuwah, persaudaraan. Kedua, wahdah, kesatuan. Ketiga, istiqamah, teguh hati. Keempat, adanya tolak ansur. Ya. Jadi kalau ini ada di kalangan pemimpin-pemimpin umat Melayu di Malaysia, baik dalam politik, dalam ekonomi, dalam apa pun, kita melihat matlamat yang utama, iaitu menimbulkan kesatuan di kalangan umat. Walaupun kita berbezalah, tapi banyak titik persamaan yang berlaku. Bagi kita hari ini, terdapat titik perbezaan yang sedikit contohnya. Kemudian kita jadikan mana kehidupan kita berkrisis. Bila wahdah tidak berlaku, apa akan jadi kepada kuasa politik orang Melayu Islam hari ini? Ia akan berpecah berderai. Jadi amat penting bagi katalah orang-orang politik, umara sebagai contoh, menghubungkan diri dengan ulama seperti berlaku zaman Andalusia dulu. Bila berlaku sinergi ulama dengan umara, kita lihat kita membina strategi untuk kebaikan umat dan umat manusia. Bukan saja orang Islam, tapi orang bukan Islam. Macam di Malaysia ini, masyarakat majmuk. Kemudian kemarin kita berfikir. Berfikir sangat penting. Pemikiran menjana ilmu. Tapi apa cara ilmu yang nak kita hasilkan? Ilmu yang bersandarkan etika, yang adakan pedoman. Kerana Al-Quran memberikan pedoman dan petunjuk pada manusia untuk manusia hidup sepanjang zaman, hari ini dan hari depan. Tapi hari ini setengah masyarakat dunia, dia tidak bergantung pada kitab lagi. Dia bergantung pada faktor empirikal, iaitu otak, akal. Akal manusia kan terbatas. Ya, apabila akal manusia terbatas, dia disantuni oleh faktor naklia, wahyu. Ini memberi dia petunjuk. Dengan petunjuk, ya dihasilkan pemikiran, dihasilkan ideologi, dihasilkan karya-karya membimbing manusia supaya hidup dalam keadaan beradab, bukan biadab. Ini banyak kebiadaban, bukan adab, peradaban hasilnya. Ya. Okey, terima kasih kepada cikgu. Sebenarnya kita baru sentuh tak habis pun buku ini Jadi itu sebab kami di Dr. Zailal Live kita membuat semua buku-buku cikgu kepada e-book e-book. Kita akan bagi linknya, boleh dapatkan buku. Siapa yang nak dapatkan buku ini secara e-book, saya akan berikan linknya di page saya dan juga di Facebook. Okey, Dr. Kamarudin. Ya, saya. Boleh Dr. Kamarudin rumuskan sikit perbincangan kita tentang buku yang kita baca ni. Sangat menarik. Okay. Buku ni cikgu, saya bila dapat saja, ni sebenarnya adalah buku terbaru. Memang tidak ada pasaran. Buku yang kami dapat ni semua buku terbaru. Dan setiap kandungannya mesti menyentuh tentang pendidikan dan tentang modal insan. Apa yang kita nak bentuk dalam diri anak-anak didik kita, bukan akademik saja. Dia mesti membina sasiah. Di samping kita bina akal, kita bina dia punya pengetahuan, kita bina dia kefahaman untuk meneruskan daripada kejayaan yang profesional sini. Itu saja yang saya dapat rumuskan, Dr. Zailal. Ya, kalau boleh izinkan cikgu bercakap sikit. Dr. Kamarudin menyebutkan soal adab. Ya, di akhir zaman ini berlaku apa yang dikatakan kehilangan adab. Kehilangan adab akibat daripada ilmu yang dipelajari, ilmu yang silap. Bila ilmu itu silap, pembentukan watak manusia menjadi salah, menjadi songsang, menjadi sempang perenang. Ya. Melainkan kita kembali kepada adab. Adab, hadis Rasulullah menyebutkan adabani Rabbi fa'asana ta'dibi. Ya Allah, didiklah aku dengan didikan yang terbaik, ta'dib. Ta'dib merujuk pada pembersihan hati, pemurnian hati. Hati menjadi penting kerana disebut juga innamal a'malu binniyat. Niat itu datang daripada hati.
kelemahan hati itu dapat ditazkiyahkan, dapat dibersihkan. Jadi pemikiran manusia akan jadi bersih, niat, watak, psikologi, jiwa akan jadi baik, maka tercerna dalam bentuk amal yang baik. Bila amal yang baik, dia menjadi modal insan yang terbaik. Itulah yang nak kita kemukakan kepada khalayak. InsyaAllah. Terima kasih, Doktor. Alhamdulillah, itu dia. Sedar tak sedar cikgu, dah 1 jam suku kita berada di alam maya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua viewers yang telah sudi join. Ada lebih kurang 70, dekat 80 orang berada dalam studio di YouTube dan juga di page Facebook saya. Dan untuk ada yang dah bertanya untuk mendapatkan e-book, saya akan sebaik saja selesai, saya akan masukkan link. Terdapat 4 buah buku yang telah kita jadikan e-book di page saya dan juga di Facebook. Boleh terus klik di link yang diberikan. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi dan kepada Cikgu Siddiq dan juga rakan saya Dr. Kamarudin yang telah join Dr. Zara Live malam ini bersama penulis buku. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan memberi manfaat ya untuk kita sama-sama kita ilmu ini kita manfaatkan untuk semualah. Okey, jadi sekali lagi salam Maudirul Rasul kepada semua yang viewers yang join. Terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi insya-Allah. Buku agaknya buku the next buku apa cikgu? Boleh umumkan sekarang? 2 minggu dari sekarang. Apa buku kita lepas ni? Ke cikgu belum decide lagi? Mungkin kita boleh umumkan nanti ya cikgu. Kita mungkin umumkan nanti. Jadi terima kasih kepada Sharifah Hati, Nozira, ramai sangat ni saya tak dapat mention ya. Kita akan jumpa lagi. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cikgu.